dan kebolehan. Sebab itu dia kata kalau orang itu kaya, kok kaya nakkan emasnya, kok kuat nakkan kudurat, kok alim nakkan doa, kok cerdik lawan budi. Pada petang ini saya menggunakan premis yang tepat. Saudara-saudara yang ada di depan saya, orang-orang cerdik yang sepatutnya kita lawan budi. Duduk di hadapan satu kumpulan guru seperti ini, bila-bila masa pun akan memberi saya satu semangat yang sangat tinggi. Tidak ada profesi yang dikumpulkan di bawah satu gubuk yang orang yang datang dari berbagai bidang. Setiap kali saya berdiri di depan guru-guru di sekolah, kalau dipanggil untuk berceramah, cuba tengok siapa yang ada dalam dewan ini. Ada pakar accounting, ada ahli fizik, ada ahli kimia, ada ahli bahasa Inggeris, ada ahli kesusastraan, matematik, duduk di bawah satu gubuk. Kita orang hebat, bukan orang sembarangan. 50 tahun dulu, 60 tahun dulu, ahli-ahli profesi macam kita inilah yang diangkat oleh rakyat negara ini menjadi intelektual bangsa. Bila saya ada di Patak Perguruan Sultan Idris semasa menyambut Universitas, dipanggillah bekas-bekas anak murid, Cikgu Tahir, saya punya senior. Siapa yang datang? Sebahagian besar pimpinan Melayu datang. Saya arwah tu Bapa Tan Said Nasir Ismail, arwah Menteri Besar Perak Perlis, ya, Buyung Adil yang menulis buku sejarah setiap negeri. Orang hebat-hebat ni. Ya. Tetapi pada tahun 1996, satu kajian yang dibuat oleh University Science Malaysia ke atas 2,800 responden guru-guru, dia tanya, apakah pandangan guru, apakah pandangan cikgu terhadap profesi cikgu? 85% mengatakan profesi guru adalah yang paling rendah sekali dari mata awam. Dari intelektual bangsa, akhirnya menjadi profesi yang sangat rendah. Saya fikir ini satu tragedi kepada profesi kita. Kita tak boleh salahkan orang. Kita fikirlah sendiri apa yang telah kita buat. Mengapa daripada seorang yang begitu luas skop kerja dan tugasnya, begitu menyanjung dirinya sendiri, begitu percaya dan yakin dengan kekuatannya sendiri, akhirnya percaya duduk di bawah. Saya fikir ini adalah masalah persepsi. Ya. Kalau orang tanya, apakah guru ada peranan dalam sebagai pembina negara bangsa? Itulah. Tidak ada siapa pun yang mengatakan tidak. Laporan Razak yang memulakan satu sistem pendidikan negara ini dalam tahun 1956 telah menyatakan tujuan pendidikan negara ini ialah untuk menyatukan budak-budak di negara dengan satu sistem pendidikan, dengan satu bahasa pengantar, dengan satu kurikulum yang sama. Dan itu dipindahkan ke sekolah. Pada tahun kita lah yang kita buat. Mengapa hari ini kita tak tengok diri kita, kita adalah pemain paling penting dalam hal ini. Saya fikir ini masalah persepsi. Kita biasa dengar kan dalam khusus-khusus motivasi, kisah hidup orang yang memasang butter. Saya kat sekolah dah biasa dengar. Kita tanya yang pertama ni buat apa? Saya pasang butter. Yang kedua, kita tanya awak buat apa? Saya buat sekolah. Yang ketiga, kita tanya awak buat apa?
saya membangunkan pendidikan di negara. Kalau cikgu-cikgu masuk ke kelas, guru-guru kita masuk ke kelas, dia ada persepsi orang yang pertama, saya tak buat enggak, saya tahu apa yang saya rancang hari ini nak sampaikan, cukuplah. Dia akan jadi macam itu. The big picture tak nampak. Ya. Ini masalah persepsi. Peranan guru dalam membina negara bangsa, sama ada cikgu nak terima atau tidak terima, sedar atau tidak sedar, itulah yang memainkan peranan. Jadi itulah saya fikir soal persepsi ini pula bukan mudah, nampaknya mudah, tetapi bukan mudah. Persepsi datang kerana kepercayaan kita, persepsi datang kerana pegangan-pegangan kita, persepsi datang kerana apa yang kita kata, yang kondisi yang telah dikondisionkan ke atas diri kita. Ya. Kalau guru-guru kita dulu, dia pandang diri dia besar, dia adalah penggerak masyarakat, dia jadi pengurusi koperasi, dia jadi pengurusi belia, dia terlibat dalam masyarakat. Akhir-akhir ini guru dia lihat dirinya kecil saja. Dia masuk ke kelas, dia bawa buku, dia nak budak dia boleh jawab soalan kefahaman dia. Kemanakah budak ini tak pergi kalau selepas dia tahu dia boleh jawab kefahaman itu, dia sudah putuskan. Jadi saya fikir kita perlu betulkan persepsi. Dan saya tak fikir ini mudah. Saya percaya ada kaedah-kaedah yang telah tidak kita beri tumpuan untuk membetulkan persepsi. Kita di peringkat sekolah, guru-guru di peringkat sekolah selalu percaya cikgu adalah pelaksana. Segala-galanya difikirkan di Kuala Lumpur, di Putrajaya, apa yang dihantar ke sekolah, itulah buat. Datang pula bertimbul-timbul, satu belum sudah datang lagi satu, dan itu belum sudah datang lagi satu. Bila saya pergi sekolah dan saya tengok laporan kawan saya buat, guru besar dah menggerakkan jawatan kuasa TRM, guru besar Peralatan Daulat. Saya pun berfikir di prasekolah. Saya kata, mana nak berdaya besar buat semua ni. Super pula, Superman pula. Kemudian kita tengok, kita selalu fikir, kita selalu percaya dasar-dasar besar itu kerja orang besar juga. Baru-baru ni Perdana Menteri kita yang baru, dia sebut satu Malaysia, rakyat didahulukan, penghasilan diutamakan. Macam mana guru, seorang guru biasa di bilik belajar tak dapat tangkap itu? Ya. Adakah dia masuk ke kelas, dia sedar saya sedang mendahulukan rakyat? Selalunya kita fikir itu kerja orang lain, bukan kerja kita. Tapi ini silap. Saya fikir ini silap. Kita jangan mengecilkan sangat diri kita, peranan kita besar. Kita anggaplah itu kita mahu bersama. Ya, persepsi kita yang perlu kita ada ialah kita menjalankan tugas penting. Dasar-dasar yang besar itu tidak perlu dilapis bertingkat-tingkat sebelum sampai kepada kita. Kita buat ikut kaedah dan cara kita sendiri. Pada saya, pada jemaah Nazir, the moment of truth, saat-saat benar yang Kementerian Pelajaran ini dengan bajet yang 20 bilion itu ialah apabila semua guru melangkah berhadapan dengan murid. Apa-apa yang jadi dan apa-apa yang tidak jadi, itulah dia hasilnya Kementerian Pelajaran. Ya. Jadi kalau tengok dari sudut itu, memang peranan cikgu sangat besar dalam usaha kita untuk
menjadi sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pembinaan negara bangsa. Ya. Jangan fikir ini tugas ketua pengarah, tugas pengarah, tugas PPD, ya. Tugas kita. Kita jadilah orang yang bertiga, tapi yang buat mata, tapi yang bertiga. Yang kata saya nak bangunkan pendidikan. Cikgu kita masuk ke kelas bukan nak buat